Mencetuskan limpahan ekonomi, lahirkan modal insan berkemahiran tinggi dan sediakan peluang pekerjaan. Antara paparan berita dari Perak. Bersama Fahmi Muhammad Nur. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 5 projek berimpak tinggi di Perak dijangka mencetuskan limpahan ekonomi dan meningkatkan kesaling hubungan dengan negeri sempadan. Ia dirancang rapi untuk membangunkan negeri menerusi Pelan Perak Sejahtera 2030. Wartawan Nur Ain Abu Bakar ada perinciannya. Projek ini direka bagi memperkukuh kedudukan strategik Perak dalam sektor utama. AHTV di Tanjung Malin misalnya memfokuskan kepada bidang teknologi automotif. Lumik Manjung untuk pembangunan sektor maritim dan bersebelahannya kita ada Perak HIP, industri halal yang menekankan mengenai produk halal. SVTP di Ipoh pula sebagai pusat industri teknologi tinggi dan di utara Perak kita ada KIGIP untuk pembangunan industri hijau dan teknologi mampan. Kelima-lima ini bukan sahaja akan membuka kilang perindustrian, tapi dia akan menarik perhatian untuk melebar luaskan apa yang kita panggil rantaian ekonomi. Pelaksanaan 5 projek ini dijangka menarik pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan tempatan yang besar. Ia mampu menjana kira-kira 100,000 peluang pekerjaan sekaligus menambah baik taraf kehidupan rakyat. Orang ada gaji tetap, pendapatan mereka akan berbelanja. Bila dia berbelanja, bermakna mereka yang terlibat dengan perniagaan, sama ada bentuk perkhidmatan atau pemakanan atau apa juga pun akan mendapat pendapatan daripadanya. Itu yang kita maksudkan berimpak tinggi. Ya. Usaha ini juga bertujuan mengurangkan penghijrahan golongan belia keluar dari Perak. Saya kira dengan projek berimpak besar ini akan memberikan suatu harapan kepada mereka bahawasanya apabila mereka kembali dan bekerja menggunakan skills ataupun kemahiran yang mereka peroleh itu akan memberikan jaminan pekerjaan yang lebih baik dengan sumber pendapatan yang terjamin untuk mereka kekal berada di negeri dan menyumbang kembali pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Selain 5 projek ini, Perak juga menerokai bidang baharu iaitu perlombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE. Penubuhan makmal komersial pertama seumpamanya di Malaysia, Terra Mineral Lab Sdn Bhd TML mengukuhkan lagi kedudukan negeri dalam peta industri mineral global. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Ke arah penyediaan modal insan berkemahiran tinggi seiring keperluan industri dan pasaran global, Kerajaan Negeri mewujudkan Majlis TVET Perak diterajui Pusat Aspirasi Anak Perak PASAK. Sesuai dengan slogan Satu Warga, Satu Skill, sasarannya adalah untuk menjadikan Perak sebagai koridor TVET Malaysia menjelang 2030. Pada masa sama memperluas pasaran TVET dalam persediaan tenaga kerja mahir terlatih menerusi projek berimpak tinggi. Depan kita akan turun padang untuk memaklumkan kepada pelajar-pelajar yang krim, yang dapat 10A, tak apalah, dia boleh jadi lawyer, boleh jadi doktor, boleh jadi arkitek, tapi yang lain dia tidak boleh tercicir sebab kita nak mereka ada CGTVET. Mereka inilah yang akan mengisi kekosongan pekerjaan itu. PASAK juga melaksanakan pelbagai program TVET bagi menyokong usaha ini. Setakat ini 10,433 peserta menyertai kursus ditawarkan. Kita ada kerjasama dengan institut latihan, pihak kerajaan dan juga pihak industri supaya dia ada satu simbiotik kerjasama dan bukan macam industri bila apa perlukan bidang yang lain, lepas tu tapi pihak latihan atau institusi dia dapat keluar graduan yang lain, so tidak memenuhi apa keperluan industri. Turut dilaksanakan penghantaran pelajar ke China dan Jerman. KIGIP, projek ikonik berlandaskan konsep Taman Perindustrian Pintar dan Hijau pertama di Malaysia, dibangunkan SD Gatri Sdn Bhd. Ia mendapat perhatian serius Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas diumumkan dalam Belanjawan 2024. Pembangunan di atas tanah seluas 1,779 ekar melibatkan 3 fasa dan turut mengandungi ladang solar seluas 625.37 ekar. KIGIP ini, terutamanya SD Gatri ini akan sentiasa berhubung dengan kepimpinan di kawasan ini
pihak berkuasa tempasan, pegawai daerah dan sebagainya. Kita kena sentiasa ada perjumpaan untuk melihat sebarang permasalahan yang boleh kita selesaikan bersama. Selain peluang pekerjaan, beberapa isu setempat turut mendapat perhatian KIGIP. Ini termasuk pelaksanaan projek pemindahan dan rawatan air serta penyediaan bekalan air terawat ke Pulau Pinang. Juga pembinaan persimpangan baharu di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran KIGIP. Ramai yang kerja kilang di kawasan belah Penang. Jadi jauh daripada nak pergi kan. Memang ramailah kawasan ni memang pergi belah sana dengan naik van, kena bangun awal, pukul 3 pagi, 4 pagi nak naik van. Jadi bila projek ni lancar di sini, alhamdulillah syukurlah kan. Itulah harapnya semoga ekonomi sini makin okey lah. So jadi peluang pekerjaan pun makin banyak, ekonomi okey. Jadi kami para peniaga ni mungkin boleh dapat impact lah daripada dana-dana yang masuk tu nantilah kan. Boleh. Saya sebagai peniaga ni dapat tambah ekonomi saya lah kan. Perniagaan saya ni mungkin orang ramai kawasan kilang, penduduk ramai kan. Sekian sumbangan berita dari Perak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Fahmi. Fenomena air pasang dijangka cecah ketinggian sehingga 3.1 meter di 5 daerah di Kedah. Pembersihan giat dilaksana di kawasan sungai bagi melancarkan aliran air. Langsung bersama Nur Hidayah Anwar di Sungai Ketil, Baling. Dayah, silakan. Baik, seperti yang dimaklumkan, kawasan Kampung Batu 48 ini antara kawasan yang terjejas teruk akibat kejadian banjir berulang di daerah Baling ini. Jadi bagi kita memperincikan mengenai situasi kejadian air pasang yang dijangka pada 18 Oktober ini, kita bersama dengan Sekretariat Pelaksanaan untuk kerja-kerja persediaan tersebut. Jadi bersama dengan saya ialah Pengurusi Bomba Zon 3 Muhammad Sofi Abdul Wahab. Apa persediaan yang dilakukan? Okey, persediaan telah dilaksanakan pada hari ini, iaitu kita telah melaksanakan gotong royong bersama bagi membersihkan sungai daripada puing dan juga sampah yang menyebabkan aliran air terganggu. Dan program ini telah dianjurkan oleh pejabat daerah dan pihak bomba telah diamanahkan untuk melaksanakan atau menyeliakan kerja pembersihan sungai. Kerja-kerja pembersihan sungai ini dilaksanakan dalam 2 fasa. Fasa pertama, kita telah membahagikan kepada 6 sektor, iaitu bermula di Kampung Lahar sehinggalah di Kampung Sebarang Pekan. Dan fasa kedua kita akan laksanakan keesokan hari, iaitu bermula daripada Lubuk Padati sehingga Kampung Sungai Limau dan seterusnya ke Jarak Sikin. Pada program hari ini, kita telah disertai oleh agensi-agensi termasuk penghulu, pejabat daerah, pihak bomba, pihak APM dan juga NGO dan juga penduduk-penduduk kampung. Jadi Tuan, apa bentuk kerja-kerja yang dilakukan itu dari segi pembersihan sungai? Kerja-kerja pembersihan sungai, kita membuat kerja-kerja pemotongan pokok-pokok yang menghalang aliran air sungai dan juga sampah-sampah yang melekat di tiang-tiang jabatan. Beberapa kampung yang telah dikenal pasti berisiko yang terjadi halangan pada laluan sungai, iaitu Kampung Lahar, Kampung Batu 48, Kampung Haji Abbas, Kampung Pulai, Sungai Limau, Tanjung Merbau, Jarak Sikin, Jarak Bemban dan Sirako. Baik, itu sahaja yang saya dapat laporkan langsung dari Kampung Batu 48 di Baling ini, dan ini antara kawasan yang terjejas teruk dalam kejadian banjir berulang kali ketiga pada hari Ahad lalu. Jadi kembali ke rakam penyampai.